kaedah penggunaan ais banyak, ada cara macam-macam banyak. Tapi cuma nak beritahu kalau you guna plastik teh tarik kedai mamak, alas satu lapisan kain sebabnya ada banyak berlaku burn. Macam kat AIS ni kita memang beli macam plastik khas Mueller tu kan, dia memang jaranglah berlaku ice burn. Ice boleh menyebabkan burn tu antara benda yang selalu kena alas lah. Tapi kalau pakai macam ice bag tu jarang berlaku lah. Sebab dia memang dah layer yang mencukupi untuk sejuk yang tidak menyebabkan burn. Okay? Puan nak tanya, boleh tak Sikit boleh tak? boleh tak kita gunakan gas hidrogen untuk ganti ais? Gas hidrogen saya tak dapat gambaran jap saya. Okey, contoh macam ni lah, ada atlet yang terkeliru, kemudian dia nak heal dengan cepat dan dia ambil gas hidrogen. Yang ini yang terkini lah. Ada cara recovery yang terkini. Saya minta maaf lah kot saya tak aware tentang benda tu. Maybe kalau saya kalau tu nanti saya cari dulu kot untuk nak jawab benda tu sebab saya tak familiar dengan benda tu. Ada satu benda yang selalunya orang tanya, banyak orang tanya penggunaan spray tu, ice spray tu kan. Itu Dia klorat. lebih kurang, alat dia lebih kurang macam pen barcode tu. Dia akan letak pada tempat yang injured tu dan sampai warna merah bertukar hijau, dia okey lah. Oh, saya tak terima kasihlah puan. Nanti saya cari benda tu. Saya pun tak aware tentang benda tu. Minta maaf banyak-banyak. Yang selalunya orang tanya saya mengenai spray tu sebab saya jarang spray tu saya memang boleh guna tak ada masalah. Tapi selalunya saya jarang guna sebabnya macam sekarang ni saya lebih menggunakan ais terus je sebabnya saya nak efek yang lebih lama, dia punya kesan. So saya memang kalau medical bag saya tu memang ada spray tu. Saya guna bila perlu yang situasi yang macam secontoh saya bagi satu contoh, atlet tu memang nak cepat dan dia tak nak keluar. Ada yang kita gunakan ni. Tapi kalau memang dia boleh keluar guna ais, saya lebih prefer guna ais sebabnya saya nak bagi healing yang lebih cantik, dia punya efek yang lebih baik. Itu selalunya orang tanya saya lah kalau antara guna ni. Sebabnya ada ni lah sebab ada cerita pasal spray ni satu kelakar lah kadang-kadang. Lepas tu sukan karate ni dia kadang-kadang dia tertendang dekat bahagian lelaki kan, so bahagian alat sulit lelaki tu kan. Saya pernah sekali saya masuk dalam, masa tu macam kita decide sama ada kita nak keluarkan ke tak kan. Tapi masa tu sebab sakit yang sangat sakit, saya pun masa tu dilema yang nak ada spray, ada bawa ice bag. Masa tu saya lari macam emergency, ada dua back to back punya game lah. Saya hanya bawa ice spray je. Tapi saya tak spray lah dekat alat sulit lelaki tu kan sebabnya doesn't make sense lah. So saya macam tanya, okey ke tak okey? Boleh keluar ke tak boleh keluar? Tapi masa tu management yang saya buat ialah saya ajar dia breathing untuk tenang dan juga untuk kurang, sebab breathing exercises boleh kurangkan sakit kan. So memang diberi masa untuk dia ni. Masa dia tu okey, dia kata boleh, dia boleh tahan, boleh teruskan, dia teruskan bermain. Lepas tu baru kita managekan dia pada keluar macam tu lah. Okay. Tapi soalan puan tu saya tak dapat nak jawab lah hari ni. Saya minta maaf Lina. Okay. Boleh next? Okay. Okay. Ais ni jangan letak ais jika bahagian yang cedera, kebas atau kekurangan sensori. Saya nak explain sikit lah kalau macam you all manage atlet yang Paralimpik. Selalunya ini pengalaman jugalah sama ada ais ke ataupun rawatan hot pack ke. Kalau atlet tu dia memang, kalau orang yang pakai wheelchair tu dia memang dah ada reduced in sensation tau. So ais ni kena berhati-hati untuk letak pada atlet macam tu lah. Maksudnya saya bagi kes ni lah. Even rawatan panas pun sama sebab bila dia terasa terlebih sejuk ke atau panas ke, dia tak rasa dan boleh menyebabkan burn. Okay? Alright. Okay, CPR. Okay, kita dah masuk kepada CPR ni. Okay, tadi basically kita dah cover kenapa kita kena buat CPR ni. Okay. Paling penting ialah membantu jantung mengepam oksigen dihembus ke seluruh anggota badan. Paling sekarang ni CPR ni untuk brain lah kan. Okay, lemas, situasi yang biasa guna CPR ni lemas, sakit jantung, renjatan, panahan peti. Few years back ada banyak 2-3 kes yang kena bila musim hujan kan, kena panahan peti. Tu benda yang perlukan CPR lah. Okay, ini antara saya share lah
what happen kalau you tengok Liga Hoki dalam bulan lepas ke bulan 2 bulan lepas kan, ada satu player yang collapse kan. Dia dapat diselamatkan apabila CPR tu dia buat di dalam tu. Tadi ada satu soalan yang Puan tanya. Puan yang tanya mengenai medical coverage, apa yang perlu dibuat, panggil ni kan. Ni antara yang lengkap lah. Macam ISN kan, yang masuk ni, yang tengah buat CPR tu doktor. That's why dia macam mempunyai tim yang lengkap, standby, ready. Bila situasi macam ni, inilah yang kita perlukan sebabnya mempunyai kepakaran yang betul-betul yang boleh standby. Nampak ni dah ada AED, dah buat CPR ni, dan alhamdulillah lah atlet tu survive. Atlet memang so dia lepas pada ni, bila dia dah survive, dia akan pergi ke kardiologis untuk buat ni lah, rawatan susulan lah, mengenal pasti kenapa masalah dia, dan kalau memang dia perlu direhatkan, dia akan rehat lah. Kalau ada medication yang kena ambil, dia boleh bermain, benda tu perlu advice daripada pakar lah. Just to share dengan you all, based on cases yang player bola sepak, kes kido tu, kita kena tahu perbezaan di antara heart attack dengan cardiac arrest. Dua benda yang berbeza. Heart attack ni saya dah bagi kat sini. Basically heart attack ni dia ada warning tau. Dia ada selalunya ada chest pain, unusual fatigue kan, weakness, nausea. Tapi kalau macam cardiac arrest ni tak ada tau. Kalau you tengok bola sepak, video yang player bola sepak tu, dia lari, dia saya rasa dia ada macam heading bola kan. Dia ada heading, lepas tu tiba-tiba dia just tumbang je kan. So ini yang tiba-tiba berlaku, there is no tak ada sign, selalunya tak ada warning sign. Okay, alright. So itu penting lah, nampak kalau tengok how to tell the difference kan. Kita nampak memang tak ada. So memang 911 dengan AED lah. AED tu sangat membantu lah sebenarnya. That's why kebanyakan coverage, untuk menjawab soalan Puan tadi, the best medical coverage kalau you nak organize, you nak tanya, you tanya dengan medical personnel tu, ada sediakan AED tak? Di mana-mana perlu ada AED sekarang ni. You never know atlet tu muda ke, yang you tak rasa dia boleh menyebabkan, dia boleh kena heart attack of course, tapi dia boleh dapat cardiac arrest. Okay? Okay? Okay, prosedur CPR ni DRCAB, okay, danger, respond, compression, airway, breathing. Okay, danger ni selalunya kalau memang dia, okay, senario ni dalam sukan, okay lah you boleh buat dalam situ. Tapi kalau di mana-mana yang you all berada kawasan yang berbahaya, you kena pastikan tempat you nak selamatkan orang tu tak membahayakan diri you dan juga casualty lah, sakit Okay, respon kita akan tanya, hello, are you okay sir? Kalau dia tak ada, dan terus kita buat, kita akan periksa dia punya carotid check tak ada nadi, terus kita buat compression. That's why tadi bila tanya compression berapa, compression dia sedalam 2 inci 5 cm. Memang dalam tau, memang kuat benda tu. Okay, and then dengan kelajuan 100 per minute. That's why kenapa saya nak tegaskan lah, kenapa perlu pergi macam classes yang run CPR ni, supaya tahu macam mana kedalaman CPR nak tekan tu. Itu pentingnya adanya stimulasi ataupun practical test tu, practical session untuk you buat benda ni. Bukan senang kan? And then kita tekan 30 tekanan dengan 2 hembusan. Dia punya cycle tu selalunya 30 dan 2. Okay? Simple. Ini sebagai run through lah. Okay? Nampak kedudukan tangan dia tu selalunya kita akan guna body punya apa dia panggil? Body momentum panggil apa ni? Puan, yang 2 hembusan tu, dia macam ada perbahasan yang benda tu still boleh valid digunakan ataupun terus je 30 sampai teruskan je dengan compression tu sampai medical assistant. Saya ada tengok banyak video ni, tapi saya baru ni sebabkan kes ni ada banyak kan, bila kes 2 ni baru ni saya check, nanti saya beritahu yang akhir follow American Heart Association punya method. Compression yang paling penting tu memang, tapi memang buat 32 itu yang American Heart Association punya ni lah. Okay, dan bila you buat airway ni, you memang kena head tilt chain lift ni penting untuk kita make sure hembusan kita tu go through, masuk lah. Puan, yang macam last saya belajar kan, bulan 12 masa tu saya bawa pergi renew kawasan.
Saya belajar sampai kat sini airway saluran udara je. Lepas tu kalau check tak ada breathing, dia suruh pump lagi sekali. Maknanya start balik 30 cycle tu. Dia tak ada breathing ke apa-apa, betul ke? Memang dia 32. Nanti saya teruskan, saya habiskan dulu ni baru kita tanya kita breathing ni. Okay, breathing ni ini yang kita buat ni, kita check periksa pernafasan and then look, listen and feel ni kan, 2 hembusan udara. Okay, ni dia punya method lah, CAB yang memang di-implement lah. Okay, alright. And ini yang memang saya check semalam dengan few doctors, memang yang digunakan yang memang CAB ni lah. Okay, chest airway dengan breathing. Method sama 32. Cuma nanti saya nak share dengan you all ada video AED tu. Sebabnya kalau you all tengok video pun dia macam ni lah, kita tak boleh nak pergi kelas, kita tak boleh nak ni. Tapi these are the thing, information, knowledge yang you tengok, mungkin when it come to emergency, kalau you seorang je kat situ, maybe you boleh membantu. Contohnya saya bagi senario dekat shopping mall, contoh kan. Di mana-mana shopping mall ada AED, memang satu compulsory saya rasa untuk sediakan AED tu, contoh. Dan maybe kalau diorang dapatkan tu, you dah boleh buat benda tu. Tapi ini ialah guideline yang digunakan lah, CAB. Tapi so far yang inilah, okay. Sebabnya tujuan dia ialah memang kita nak selamatkan, ianya boleh membantu untuk optimizekan lagi. Tadi kita cakapkan kalau AED tu memang selalunya tak semua tempat ada AED. Kalau memang tak ada AED, you tak boleh buat apa lah. You memang buat compression dengan 2 blow. Compression 2 blow lah. Itu memang tak boleh nak buat apa lah. Tak ada pilihan. Daripada tak buat ni memang CPR je lah kan. Tapi kalau you ada AED tu, you boleh optimizekan lagi for the chances untuk casualty to survive. Okay? Alright. Saya dah ni. Kita nak pergi sedikit video AED tu lah, boleh? Tu nanti kita boleh share video satu. Oh man. Mana ke mana? So far sambil-sambil tu ada nak tanya apa-apa tak? Any question so far? Tak, saya just macam confused sebab bila saya pergi ke emergency first responder punya course kan, EFR, emergency first respond, dia ajar sampai ke takat maknanya lepas dah buat 30 kali tu, you just tiltkan kepala orang, after that you check balik dia punya breathing, lepas tu pump balik. So dia tak ada hembusan nafas tu tau. Adakah cara tu boleh pakai? Macam ni Encik, saya punya slide ni dia on ni, tapi dia punya important dia sekarang ni, dia mana yang Encik belajar tu, saya pernah sekarang saya belajar American Heart Association punya tu, BLS tu kan, kalau ikutkan ada 2 hembusan tu. Selalunya itu yang saya aware lah. Tapi kalau memang dia check pass dengan tu je, saya tak sure sebab saya check dengan doktor baru ni Itulah saya pun confused juga tu, saya tanya tu sebenarnya sebab saya tengok kebaikan ada yang masih buat lagi hembusan. Semalam pun saya jadi confused sebab bila kita kita bagi talk ni, saya aware tentang CAB tu. Biasa semalam saya tanya balik dengan doktor yang jaga rugby tu, kita guna yang mana? Kita guna yang mana sekarang ni kan? Sebabnya bila orang upload macam-macam kan, orang upload ada video yang dengan pernafasan tanpa pernafasan, sebab ada few reason yang saya boleh nampak lah. Tapi dia punya method, kalau tanya saya, CAB ataupun ni sebab ada yang tanpa pernafasan, sebab saya tak pasti dia punya tu. Tapi kalau logiknya, ada 2 video yang saya tengok, ada yang dia buat tanpa pernafasan, ada yang dengan pernafasan. Sebabnya ada saya nak cakap sana, tapi yang saya check terbaru dengan doktor sport medicine ialah CAB ni lah. Maksudnya dia ni. So cuma kalau memang tu tengok balik
practice recent punya, tapi yang saya check semalam yang inilah yang saya dapat bagi tahu hari ini. Inilah yang masih lagi diguna pakai dalam sukan punya ni lah, maksudnya sport medicine punya ni, dia buat CAB ni. Okay. Okay, terima kasih Puan. Saya pun akan check juga, tapi saya memang baru check semalam. Tapi itulah saya kata sebab banyak video, banyak ni, ada yang pakai ABC lagi, ada yang ni, jadi macam sebab dulu yang first kali saya pergi yang mula-mula dulu ada pernafasan, lepas tu yang belajar yang baru tiba-tiba tak ada pula pernafasan, so saya confused, saya tu bertanya tu. Terima kasih Puan. Cuma ada few lah, ada yang tak buat, ada yang senario ni ada orang tak boleh nak, ada orang tak rasa comfortable untuk nak buat mouth to mouth punya ni kan. Sebab macam medical personnel, kalau kita pergi kita akan bawa mouthpiece tu, dan kita tak ada direct ni kan. Lepas tu macam banyak senario lah, macam sekarang ni kalau memang COVID, ada banyak benda yang buat ni. So the best is, tapi the optimum part is the compression tu, sebab kita nak make sure the blood sampai ke brain untuk mengelakkan daripada berlakunya brain death. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang penting, tapi method dia tu memang boleh kita boleh revise sama-sama lah benda tu, insyaAllah. Okey kan Cik? Okey. Sebab memang saya tengok kat Facebook pun, saya pun jadi confused semalam. Kenapa ada ABC, ada CAB, itu saya pun macam, tapi sebab saya aware masih lagi CAB, sebabnya first memang circulation je dulu, pump je dulu kan, compression dulu. Betul lah. Memang saya pernah belajar dua-dua, saya cuma nak tahu mana yang lagi praktikal sebenarnya, tu tak tahu, saya tanya lah. Mungkin lah practical wise tu macam common sense nya dengan keadaan macam kita katalah COVID sekarang ni, mungkin kita nak buat mouth to mouth tu situation yang agak merisikokan diri kita kan, then the best is pulse compression. Mungkin lah benda senario tu, saya tak pasti yang dia disebabkan COVID ni ke atau apa, tapi insyaAllah kita boleh revise sama-sama untuk tengok. Saya tak dapat share video tu sebab saya tak boleh buka. Okay, any question so far? Saya minta maaf habis lambat sedikit sebab masalah teknikal tadi. Ada soalan tak? Saya stop sharing dulu.